Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi untuk video kali ini kita akan pergi kepada taburan kebarangkalian untuk tajuk ADMAT tingkatan 5, dan pada video kali ini kita akan pergi kepada tajuk taburan binomial. Okey, jadi untuk taburan binomial ada beberapa list of formula yang you guys kena tahulah. Okey, jadi yang pertama sekali, apa yang you guys kena tahu untuk formula taburan binomial yang paling mustahak adalah yang the first one lah. Okay, di mana P kurungan X equal to R, and then this one is the formula melibatkan NCR, okay, PR, and then Q N minus R lah. Okay, jadi in this one, okay, the first one ini merupakan formula yang mustahak untuk you faham, untuk you hafal, sebab benda ni akan banyak digunakan untuk taburan binomial nanti. Alright, and then yang kedua yang you guys kena faham adalah dari segi formula of mean, okay, ataupun dalam bahasa lainnya adalah mu. Okay, di mana formulanya adalah NP. Okay, N tu apa? N itu merujuk kepada bilangan sampel. Okay, P tu pula merujuk kepada the probability of success. Okay, kebarangkalian untuk berjaya. Okay, manakala kalau awak tengok dekat sisihan PRY dekat sini kita ada NPQ. Okay, Q itu pula merujuk kepada probability of failure. Okay, kiranya kebarangkalian untuk gagal lah. Okay, jadi untuk sisihan PRY yang awak nampak dekat sini dia menggunakan punca kuasa, dan variance dia tidak menggunakan punca kuasa. Jadi itu perbezaan dia sajalah. Okay, masih menggunakan benda yang sama, NPQ. Okay, cuma bezanya satu ada punca kuasa, lagi satu tak ada. Alright. Okay, and then yang paling mustahak juga konsep yang you guys kena faham adalah nilai P dan Q bila ditambahkan dia akan sama dengan 1. Okey, probability of success tambahkan dengan probability of failure, okey, awak akan dapat nilainya 1. Jadi ini konsep yang mustahak juga yang awak kena faham lah. Alright. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, bila awak jumpa sebarang soalan, tak kisahlah melibatkan formula apa jua sekalipun yang ada dekat sini, awak kena faham untuk jawapan akhir awak kena make sure bahawa awak bagi jawapan awak dalam 4 angka bererti. Okey, make sure awak bagi dalam 4 angka bererti. Okey, ini mustahak jugalah. Alright. Okey, jadi untuk memudahkan awak untuk lagi fahamkan awak tentang tajuk taburan binomial ini, kita akan pergi kepada soalan-soalan yang berkaitan. Alright. Untuk soalan A, kalau kita tengok dekat sini dalam suatu kajian, okay, dia kata 3/4 pelajar meminati K-pop. Jadi 3 dia bagi probability dekat sini adalah 3/4 pelajar yang meminati K-pop. Jadi nilai 3/4 ni apa sebenarnya? Nilai 3/4 ini dia akan jadi nilai kepada P. Okay, jadi P kita dekat sini akan jadi 3/4. Okey, jadi nilai Q pula berapa? Nilai Q kat sini akan jadi, okey, 1/4 pula. Okey, 1/4. Okey, macam mana kita tahu nilai P adalah 3/4, nilai Q adalah 3/4? Kebiasaannya nilai P adalah nilai yang dah diberi dalam soalan. So in this case, soalan dia bagi probability of pelajar yang meminati K-pop adalah 3/4. Maka 3/4 adalah nilai P kita, ataupun dalam arti kata lain probability of success. Jadi probability of failure ataupun nilai Q kita akan jadi 1 tolak 3/4. Jadi kita akan dapat 1/4 sebab kita menggunakan konsep apa dia? P tambah Q sama dengan 1. Okay, so that's why dekat sini kita dapat nilai P 3/4. Okay, tengok, ambil sahaja nilai daripada soalan, and then nilai Q kita dapat 1/4 hasil daripada 1 tolak P tadi. Okay, itu untuk pemahaman awak lah. Okay, bila awak jumpa nilai yang diberi dalam soalan saja, awak anggap bahawa itu adalah nilai P. Okay, itu kalau soalan yang secara direct lah. Okay, kalau soalan yang di luar rutin nanti kita akan tunjukkan pula macam mana. Okey, untuk soalan B pula. Okey, dia kata dalam suatu kajian, okey, didapati seorang daripada 5 pelajar meminati Enhypen. Grup K-pop kan, grup K-pop ada Enhypen, TXT, NCT, apa lagi, Stray Kids, macam-macam lah kan. Okay, yang awak minat semua tu.
Jadi in this case dia kata dalam satu kajian didapati seorang daripada 5 pelajar meminati in hyphen. Maksudnya bila dia kata bila dekat sini dia kata seorang daripada 5, bermaksud 1/5. Jadi 1/5 nilai yang diberi dalam soalan itu merupakan nilai apa? Nilai bagi P. Jadi untuk soalan B ni, P kita adalah 1/5. Okey, kalau P dah 1/5, Q berapa pula? Q akan jadi 1 tolak P. Jadi kita akan dapat nilai Q kita adalah 4/5. Like this one lah. Okey. Itu kita nak terangkan mengenai dengan konsep P tambah Q sama dengan 1. Sebab ini merupakan something yang mustahak lah. Okey, yang awak memang akan sentiasa guna untuk jawab soalan taburan kebarangkalian. Okey, untuk soalan-soalan yang melibatkan dengan pilihan atau gabungan pun masih lagi menggunakan konsep yang sama. Jadi memang mustahak untuk awak faham this one konsep lah. Okey, so ini untuk soalan kita nak fahamkan mengenai dengan P tambah Q sama dengan 1. That concept, that formula. Okey, so sekarang ni kita akan pergi kepada salah satu contoh, okey, yang melibatkan pengiraan formula. Okey, jadi kita tengok untuk soalan C. Untuk soalan C, dia kata dalam suatu kajian 45% pelajar tidak mempunyai akaun TikTok. Tak mempunyai akaun TikTok. Okey, walaupun sebenarnya kalau ikutkan sekarang ni 45% macam kurang valid Okey, sebab TikTok ni adalah satu aplikasi yang dah merata digunakan. Okey, tapi dia kata 45%, so kita anggap sajalah 45%. Okey, lagi pun soalan kan. Okey, so dalam satu kajian 45% pelajar tidak mempunyai akaun TikTok. And then dia kata jika 6 pelajar dipilih secara rawak, and then soalan dia suruh yang pertama, dia suruh hitung kebarangkalian tiada pelajar yang mempunyai akaun TikTok. Okey, jadi dekat sini akan ada beberapa konsep yang awak kena faham. Okay, yang pertama sekali kita kena senaraikan nilai P, nilai Q, nilai N. Okey, nilai P tadi adalah probability of success, di mana kita ambil sahaja nilai yang dah dinyatakan dalam soalan. So dalam soalan dia nyatakan 45%, tapi kita tukarkan dia ke dalam bentuk perpuluhan. Okey, kita perkan dengan 100, maka awak akan dapat nilai P kat sini Awak akan dapat nilai P adalah sama dengan 0.45. Okey, daripada per 100 tadi kita tukarkan ni kepada bentuk perpuluhan, kita akan dapat ni lah. Okey, so nilai P kita adalah 0.45. Okey, untuk nilai Q pula, nilai Q ingat 1 tolak P. Jadi 1 tolak 0.45, maka kita akan dapat nilai Q kita adalah berapa? Adalah 0.55. Okey, jadi ini nilai P dan nilai Q kita. Seterusnya nilai N. Nilai N ni apa? Nilai N ni adalah bilangan sampel yang dia digunakan dalam soalan. So dalam soalan dia kata jika 6 pelajar dipilih. So maksudnya nilai 6 itu merujuk kepada bilangan sampel. Jadi N kita adalah 6. Okey, so kita dah senaraikan benda yang penting lah, P, Q dan N. Okey, jadi yang seterusnya pula saya nak nyatakan mengenai dengan pemboleh ubah rawak diskrit. Okey, so pemboleh ubah rawak diskrit sebenarnya dia akan jadi bentuk macam ni Bila kita nak buat pemboleh ubah pemboleh ubah rawak diskrit, okey, apa yang awak kena buat adalah awak buat X sama dengan, and then awak mesti kena ada this one bracket ni. Bracket ni mesti kena ada, wajib bila awak buat pemboleh ubah rawak diskrit, this bracket wajib, and then the value must start by 0. Okey, and then berakhir dengan nilai N. Okey, saya senaraikan dulu, nanti saya akan tunjukkan kemudian. Okey, so 3 4 5 6, and then tutup bracket. Okey, jadi apa yang saya buat dekat sini adalah nilai X ini dia akan merujuk kepada pemboleh ubah rawak diskrit. Okey, dan bila awak nak buat senarai untuk pemboleh ubah rawak diskrit, okey, permulaannya mesti dimulakan dengan kosong. Itu wajib Itu wajib.
Permulaan mesti dimulakan dengan kosong dan pengakhirannya akan diakhiri dengan bilangan n kita. Kalau n kita 6, maka akhir kita 6. Kalau n kita 10, akhirnya akan jadi 10. Okey? Tapi bermulanya mesti kena wajib dengan kosong, berakhirnya wajib mengikut bilangan n. Okey, dan seterusnya bracket ni wajib ada. Okey, bracket ni wajib ada. Dan kalau awak tanya pula, yang ada dalam bracket ni yang kita dah buat kosong sampai 6 apa semua ni, itu merujuk kepada nilai apa? Itu akan merujuk kepada nilai R yang kita akan masukkan ke dalam kita punya formula nanti. Alright? So itu sedikit sebanyaknya lah. Okey. Jadi sekarang dia minta kebarangkalian untuk tiada pelajar yang mempunyai akaun TikTok. Jadi first of all, kita senaraikan dulu, kita salin dahulu formula yang kita akan gunakan. So formula yang kita akan gunakan adalah P kurungan X sama dengan R sama dengan NCR darab P power of R darab Q power of N tolak R. Okey, jadi ini adalah formula asas yang kita akan gunakan. Okey, untuk formula ini kita kena faham soalan diminta apa. Soalan diminta kebarangkalian tiada pelajar. Bila tiada pelajar bermaksud kosong. Jadi kita kena cari probability of 0. Jadi ingat bila kita buat pemboleh ubah rawak diskrit, yang ada dekat dalam ni merujuk kepada nilai apa? Nilai kosong. Bukan nilai kosong, nilai R. Jadi sekarang ni kita nak yang probability of tiada pelajar. So kosong kat sini. So kita just masukkan sahaja. So P sama dengan X kurungan X sama dengan 0. Okey, sebab kita nak probability of tiada pelajar yang mempunyai akaun TikTok. So Px is equal to 0. Okey, kita akan buat macam ni. So sama dengan N choose R. Nilai N kita berapa tadi? Nilai N kita 6. So choose R. R kita berapa? R kita tadi kosong. Okey, settle, selesai. Okey, darabkan dengan P power of R. P kita berapa? P kita 0.45. Okey, R kita kosong. Okey, darabkan pula dengan nilai Q. Nilai Q tadi yang kita dapat adalah 0.55. And then N tolak R. N kita ada 6 sampel, betul? Ada 6. Tolakkan dengan R, iaitu probability of tiada pelajar yang mempunyai akaun TikTok. So 6 tolak 0, 6 lah. Okay, power of 6. Maka awak akan dapat macam ni. Okey, so bila awak dah dapat macam ni, awak just tekan calculator direct. Okey, tekan calculator secara direct, maka awak akan dapat jawapan akhir awak adalah 0.02768. Okey, kita ambil 4 angka bererti yang dekat sini. Kita ambil 4 angka bererti. Okey, maksud 4 angka bererti ni inilah. Okey, kosong ni tak dikira Kalau di awalnya ada kosong, ada kosong lagi, kosong ni tak dikira sebagai angka. Okey, so bila ada start sahaja 2, daripada sini barulah kira ini angka pertama, angka kedua, angka ketiga, angka keempat. So inilah yang dimaksudkan dengan 4 angka bererti. Okey, jadi kepada mereka yang tak tahu macam mana nak tekan calculator, okey, kita tunjukkan contoh sekejap. Okey, ini calculator yang saya gunakan lah kalau dekat tablet ni. Okey, kalau awak ada calculator baru, okey, calculator baru adalah calculator putih. Okey, kalau awak ada calculator putih, sama juga dengan konsep calculator yang baru ni, yang this one ni, yang saya gunakan dekat tablet ni, awak boleh gunalah. Okey, kalau awak menggunakan calculator lama, dia sedikit berlainan sedikit. Okey, tapi yang tu nanti saya akan tunjukkan kemudian lah. Ini saya akan tunjukkan kalau untuk mereka yang menggunakan kalkulator putih. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, macam mana kita nak buat adalah kita buat dahulu apa dia? Pergi dekat shift. Okey, and then kita tekan simbol bahagi ni. Okey, wait. Okey, so sekarang ni N choose R. So 6 choose 0 lah. So 6 shift bahagi tekan 0. Alright. Okay, lepas tu kita darabkan dengan
0.45 power of 0. Okey, darabkan pula dengan 0.55 power of, okey sekejap ni salah ni. Okey, so darabkan dengan 0.55 power of berapa? Power of 6. Okey, so nanti awak dapat nampak akan ada jawapan dekat sini, awak tekan. Okey, maka awak ambil nilai yang desimal punya. Okey, yang perpuluhan, ambil 4 angka bererti. Okey, so untuk soalan choose ini awak ambil shift C. Shift C. Okey. Okey, awak tekan simbol bahagi ni. So awak dapatkan C lah. Okey. So sekarang ni selesai untuk soalan 1. Kita pergi kepada soalan 2. Untuk soalan 2, okay, disuruh hitungkan kebarangkalian jika 4 pelajar mempunyai akaun TikTok. So bila 4 pelajar bermaksud supposed to be, asalnya kita akan cari PX sama dengan 4. Betul tak? Kalau ikutkan logik lah. Okay, kita akan ambil PX sama dengan 4, probability of 4 pelajar yang mempunyai akaun TikTok. Betul? Tapi sekarang ini kita kena faham bahawa soalan dia minta yang mempunyai akaun TikTok. Tapi nilai P kita tadi yang 0.45 ni adalah untuk yang tidak mempunyai akaun TikTok. Untuk yang tidak mempunyai akaun TikTok. Tapi sekarang dia nak yang mempunyai akaun TikTok. So nilai P kita dah berbeza. Jadi bila dah berbeza, apa yang kita kena buat adalah, okey, so dekat sini hitung kebarangkalian untuk 4 pelajar yang mempunyai TikTok. So kita jadikan ni kepada yang tak mempunyai TikTok pula. So kalau ada 6 orang, 4 ada TikTok, yang tak ada adalah berapa? Yang tak ada TikTok maksudnya akan ada dua orang. So kita cari sahaja probability of 2 orang yang tak mempunyai akaun TikTok. So daripada situ kita boleh menggunakan nilai P dan Q yang sama, tak perlu nak tukar. Alright, so kita cari untuk yang 2 orang ni. So dia akan jadi P X sama dengan 2. Okay, and then sama dengan, dia akan jadi 6 choose 2 darabkan dengan 0.45. Okay, ya ini kat sini akan jadi 2 lah. Okay, and then darabkan dengan 0.55 power of 4. Okay, awak tekan kalkulator. Okay, awak tekan kalkulator, maka awak akan dapat nilainya, jawapan akhirnya adalah 0.2780. Okay, ini adalah jawapan awak. Okay, kita try sama-sama. Tekan kalkulator. Okay, so kita pergi dekat kalkulator kita. Okay, kita clearkan dulu. So kita nak untuk 6C4. 6, tekan shift, tekan bahagi, tekan 4. Okey, selesai, kita tekan darab 0.45 power of berapa? Power of 2. Okey, and then kita darabkan dengan 0.55 power of 4. Maka awak akan dapat jawapan ni. Okey, awak ambil yang ni lah. Okey, awak ambil yang ni. So kat sini awak bundarkan. Bila awak bundarkan, maka awak akan dapat 0.2780 tadi. Alright. Okey, so ini dia. Jadi ini adalah sedikit sebanyak contoh lah. Okey, soalan-soalan yang basic. Okey, yang basic yang melibatkan mengenai dengan formula. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada video yang akan datang, okey, untuk video yang akan datang kita akan pergi kepada bahagian yang kedua lah. Okey, di mana kita akan pergi kepada contoh-contoh soalan taburan binomial yang lain. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada video yang seterusnya, saya nak terangkan sedikit mengenai kata kunci yang ada dalam soalan. Yang kebiasaannya students akan keliru. So ada beberapa kat sini, kita ada 5 kata kunci. Yang pertama sekali, kalau awak tengok kata kuncinya, dia kata adalah tepat 9 orang.
Jadi bila tepat 9 orang, bermaksud awak kena cari probability of Px sama dengan 9. Okey, awak kena cari probability Px is equal to 9. Okey, itu kalau soalan adalah tepat 9 orang. Bila tepat 9 orang, kalau kita ambil dari segi pemboleh ubah rawak diskrit, bermaksud apa yang awak kena buat adalah apa dia? Awak kena cari nilai X untuk 9 sahaja. Untuk 9 sahaja. Okey, itu maksud tepat 9 orang. Okey, itu kata kunci yang pertama. Yang kedua, dia kata kurang daripada 7. Bila kurang daripada 7, bermaksud P X is less than 7. Kurang daripada 7. So, bila kurang daripada 7, bermaksud 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 7 termasuk tak? 7 tak termasuk sebab tengok simbol. Kalau bawah ni ada macam ni sekali, kita masukkan. Kalau tak ada, kita jangan masukkan. Cukup sampai nombor sebelumnya sahaja. Bermaksud pemboleh ubah rawak diskrit kita dekat sini akan jadi berapa? Akan jadi macam mana? So, X sama dengan, ada bracket ni. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi sebenarnya probability yang awak kena cari adalah seperti mana yang saya senaraikan dekat sebelah sini. Okay, untuk pemboleh ubah rawak diskrit ni. So sebenarnya awak akan cari probability of yang this one. Okay, so probability of kosong ni tambahkan 1, tambahkan 2, tambahkan 3 sampailah 6. Okay, tapi menggunakan formula yang asas tadi lah yang kita dah tunjukkan tadi. Okay, tapi untuk fahaman awak, inilah sebenarnya apa yang awak akan buat bila keyword soalan macam ni. Okey, ini kalau kurang daripada 7. Seterusnya kalau lebih pula, dia kata kat sini lebih daripada 8 orang. So lebih daripada 8 orang bermaksud Px is more than 8. So lebih daripada 8, contohnya berapa? 9, 10. 8 itu sendiri termasuk tak? Tak termasuk lah. Jadi pemboleh ubah rawak diskrit kita akan jadi X is equal to bracket 9, 10. Ini dia. Okey, kenapa sampai 10 je? Sebab awak tengok kat sini, kita punya pemboleh ubah rawak diskrit dia ambil sampai 10. Okey, bilangan sampel kita ada 10. So that's why kat sini kalau kita katakan lebih daripada 8, so jadi akan 9, 10. Sebab 10 ni adalah final ataupun total kita punya sampel. Alright, so ini kalau soalan dia kata lebih daripada. Okay, kebiasaannya soalan yang tepat kurang ataupun lebih daripada ni is quite simple lah, mudah untuk student nak faham. Okay, tapi keyword yang keempat dan kelima ni susah sedikit. Okay, keyword yang keempat sekurang-kurangnya 8 orang. Bila dia kata sekurang-kurangnya 8 orang, apa yang akan terjadi adalah P X is more than 8. Okay, more than 8. Okay, sekurang-kurangnya 8 orang, maksudnya dia kata paling kurang 8 orang. Kiranya paling sikit 8 orang. Lagi banyak, lagi elok. Mudah katanya. Okay, bila dia kata sekurang-kurangnya 8 orang, minimum 8. Okay, minimum paling sikit 8, paling cikai 8 lah. Okay, lagi lebih lagi bagus, itu maksud dia. Jadi kalau kita ikutkan kepada pemboleh ubah rawak diskrit, dia akan jadi X sama dengan bracket 8, 9 dan 10. Okey, 8 ni kenapa termasuk? Sebab tengok dia akan jadi more than. Tengok simbol. Dia akan jadi more than. So that's why nilai 8 tu sendiri termasuk. Okey, seterusnya pula kepada keyword yang terakhir. Dia kata selebih-lebihnya 6 orang, maka yang akan terjadi adalah Px is less than 6. Apa benda yang saya tulis ni? Allah, terpadam sekejap ya. Garisan tu terpadam, so saya buat balik. Gitu. Okay, so Px sama dengan is less than equal 6. Ini yang akan terjadi. So bila soalan dia bagi keyword selebih-lebihnya 6 orang, dia cakap paling banyak 6 orang.
paling banyak 6. So jangan lebih 6. Kira lagi kurang lagi bagus. Itulah untuk pahaman awak nak mudahnya. Okay, bila dia kata selebih-lebihnya 6 orang, maksimum 6. So kena kurang. Jadi pemboleh ubah awak di skrip kita akan dapat berapa? X sama dengan bracket 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey. Ini dia akan terjadi. Okey. Jadi ini adalah 5 keyword, okey, 5 kata kunci yang sangat mustahak yang awak kena fahamlah. Okey, sebab kata kunci ini adalah kata kunci yang sangat akan selalu keluar dalam soalan taburan kebaran kalian dan juga soalan pilih atau dan gabungan. Keyword ni adalah keyword yang akan keluar selalu. Jadi awak kena fahamnya lah, awak kena fahamkanlah terutamanya keyword keempat yang kelima bila dia kata sekurang-kurangnya dan selebih-lebihnya. Okey, jadi setakat ini sahaja untuk video kita bahagian yang pertama untuk taburan kebaran kalian. Okey, jadi untuk video yang seterusnya kita akan pergi lagi dalam tajuk yang sama, taburan kebaran kalian. Okey, saya dah gagap dah ni. Okey, taburan kebaran kalian untuk taburan normal bahagian yang kedua, di mana kita akan pergi kepada contoh-contoh soalan yang melibatkan dengan formula-formula yang kita dah belajar dekat list of formula pada awal video tadi. Okay, dan video yang seterusnya pula barulah kita akan pergi kepada taburan normal. Alright, jadi setakat ini sahaja video kita.